Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini ahli kumpulan kami ingin membentangkan pengetahuan teknologi pedagogi. Seterusnya. Ahli kumpulan kami ialah Nurul Hidayah Bahiyah, Wan Asmah Syafiah, Nur Farah Hazwani, Gayatri dan saya Najmuddin. Seterusnya. Berdasarkan Mishra dan Kohler pada tahun 2006 hari itu, dulu TPEC merupakan kerangka hubungan yang kompleks di antara tiga jenis pengetahuan, iaitu teknologi, pedagogi dan isi kandungan. Untuk memastikan ianya selaras dengan satu sama lain, pengetahuan dan pemahaman intuitif pengajaran kandungan dengan kaedah pedagogi dan teknologi perlulah bersesuaian. Seterusnya. Di sini ialah model TPEC. Diagram dia. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya saya akan menjelaskan kepada terdapat 3 idea teras kerangka PTPK, iaitu yang pertama pedagogic knowledge, iaitu pengetahuan pedagogi. Yang kedua TK, technological knowledge, pengetahuan teknologi. Yang ketiga ialah CK, content knowledge, pengetahuan kandungan. Seterusnya. Yang pertama adalah pengetahuan pedagogi, iaitu PK. Ia menjelaskan tentang pengetahuan PK ini adalah pedagogical content pedagogical knowledge PK atau pengetahuan pedagogi PP yang merujuk kepada pengetahuan berkaitan kaedah atau proses pengajaran termasuk pengurusan kelas, penilaian tugasan, rancangan pengajaran dan pengajaran dalam kelas. Pengetahuan pedagogi ini adalah pengetahuan mendalam seseorang guru mengenai proses dan amalan atau kaedah pengajaran dan pembelajaran. Ia merangkumi tujuan keseluruhan pendidikan, nilai dan matlamat. Bentuk pengetahuan generik ini berlaku untuk memahami bagaimana pelajar itu belajar, kemahiran pengurusan bilik darjah yang umum, perancangan pelajaran dan penilaian pelajar. Skill pedagogical knowledge ini adalah dari segi planning, class rules, grouping, class routine, disiplin teknik, teaching strategies dan modeling. Seterusnya. Yang kedua adalah pengetahuan tentang teknologi, iaitu technology knowledge, dalam bahasa Inggerisnya TK. Pengetahuan teknologi ini adalah pengetahuan tentang pelbagai teknologi yang bermula dari kertas dan pensel hingga teknologi digital seperti internet, video digital, papan tulis interaktif dan perisian komputer. Guru yang berpengetahuan teknologi merujuk kepada bagaimana untuk mengendalikan komputer, projek dan perisian yang bersesuaian untuk menayang video. Teknologi knowledge ini iaitu boleh menguasai teknologi maklumat dan ia boleh digunakan oleh pelajar dan staf. Seterusnya, saya serahkan kepada Farah. Okey, seterusnya saya akan menyambung iaitu pengetahuan teknologi CK. Pengetahuan teknologi ialah tentang cara-cara tertentu untuk berfikir tentang dan bekerja dengan teknologi, alat dan sumber. Pengetahuan guru mengenai isi pelajaran yang akan dipelajari atau yang diajar. Seterusnya, ini termasuk teknologi maklumat pemahaman yang cukup luas untuk memohon secara produktif di tempat kerja dan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, bekerja dengan teknologi boleh digunakan untuk semua alat teknologi dan sumber. Pengetahuan tentang pengetahuan teknologi ini, cara-cara tertentu untuk berfikir tentang dan bekerja dengan teknologi, alat dan sumber. Ini dapat terus menyesuaikan diri dengan perubahan dalam teknologi maklumat. Seterusnya,
pengetahuan kandungan pedagogi. Yang pertama, kurikulum, pembelajaran, pengajaran, perniagaan, penilaian dan pelaporan. Hal ini merangkumi perniagaan teras, pengajaran pembelajaran, kurikulum, penilaian dan pelaporan. Tanggapan tentang transformasi isi pelajaran adalah untuk pengajaran di masa hadapan dan boleh digunakan untuk yang seterusnya. Seterusnya saya serahkan kepada Gayatri. Seterusnya saya akan menyambung teknologi pengetahuan kandungan TCK. CK iaitu pengetahuan kandungan apabila diintegrasi dengan TK, pengetahuan teknologi menghasilkan domain TCK. Domain TCK merupakan kefahaman tentang cara teknologi dan kandungan mempengaruhi dan mengekang antara satu sama lain. Pada masa kini, kemajuan teknologi beralih dari teknologi analog kepada teknologi digital yang lebih canggih. Selain itu, pengetahuan seorang pengajar terhadap teknologi digital yang sesuai digunakan dengan kandungan pengajaran akan menjadikan pengajaran itu lebih berkesan. Seterusnya, guru-guru juga perlu menguasai lebih banyak daripada perkara yang mereka mengajar. Oleh itu, guru mesti mempunyai pemahaman yang mendalam bagaimana sesuatu kandungan pelajaran boleh diubah oleh aplikasi teknologi tertentu serta memahami ciri teknologi yang paling sesuai untuk menangani kandungan pembelajaran. Assalamualaikum sekali lagi. Di sini ialah PCK, Pedagogi Pengetahuan Kandungan. Pertama ialah konsep Schulman, PCK, mengatakan transformasi pengajaran merupakan perubahan yang berlaku apabila guru mentafsirkan perkara dan menyesuaikan diri dan bahan-bahan pengajaran kepada konsep alternatif kepada pengetahuan yang sedia ada pada murid. Pedagogi pengetahuan kandungan PCK meliputi di dalam perniagaan teras, pengajaran, pembelajaran, kurikulum, penilaian dan laporan. Menurut Coyle dan Mishra pada tahun 2009, seperti syarat-syarat yang menggalakkan pembelajaran dan pautan antara kurikulum, pentaksiran dan pedagogi. Baik, saya akan meneruskan pada slide yang seterusnya iaitu kandungan yang seterusnya iaitu teknologi pedagogi pengetahuan ataupun TPK. Pengetahuan pedagogi teknologi iaitu TPK menerangkan tentang hubungan dan interaksi antara alat teknologi dan amalan pedagogi khusus. Ini membawa maksud bahawa apabila kita menggunakan teknologi yang tertentu dengan menggunakan cara yang tertentu dalam pengajaran dan pembelajaran, ini akan membawa kepada hasil proses pengajaran dan pembelajaran yang berubah. Seterusnya, teknologi pedagogi kandungan pengetahuan TPSEK. TPSEK merupakan asas kepada pengajaran yang berkesan dengan teknologi. Memerlukan pemahaman konsep menggunakan teknologi. Antara kandungan penting iaitu teknologi, pedagogi dan kandungan membawa kepada TPSEK. Rangka kerja TPSEK dengan itu menjadi cara yang produktif untuk mempertimbangkan bagaimana guru boleh mengintegrasikan teknologi pendidikan ke dalam bilik darjah. Yang seterusnya merujuk kepada petikan Coyle dan Mishra 2009, teknologi boleh digunakan untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan yang sedia ada untuk membangunkan epistemologi baru atau mengukuhkan yang lama. TPSEK juga boleh berfungsi sebagai ukuran pengetahuan pengajar yang berpotensi memberi kesan kepada kedua-dua tawaran latihan dan pembangunan profesional untuk guru di semua peringkat pengalaman. Seterusnya saya akan sambung. Penggunaan TPEC dalam pembelajaran dan pengajaran sangat memberikan kesan kepada seorang guru dan juga murid-murid.
Kesan yang pertama ialah dapat meningkatkan berkesanan pembelajaran. Hal ini kerana ianya membantu guru dalam menyampaikan isi kandungan dengan lebih efektif. Pelbagai bahan bantuan mengajar dan peralatan yang mampu menterjemahkan maksud yang jelas supaya murid-murid dapat memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru dengan lebih terperinci. Kesan yang kedua ialah kepelbagaian bahan bantu mengajar. Guru akan menjadi lebih kreatif untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ataupun ABM dalam pengajaran dan pembelajaran supaya murid-murid dapat menggunakan bahan tersebut untuk memahami pembelajaran dengan lebih jelas. Hal ini juga merangsang murid-murid untuk menjadi lebih inovatif dan mampu berfikir secara kreatif dan juga mencapai pemikiran aras yang tinggi. Sebagai contoh, murid-murid dapat belajar sesuatu melalui pelajaran berasaskan projek. Kesan yang ketiga ialah menimbulkan keseronokan pelajar kepada murid. Hal ini kerana murid mempunyai kecenderungan atau kebolehan yang berbeza-beza mengikut masing-masing. Ada murid yang minat atau cenderung kepada visual, kepada gambar ataupun kepada audio, muzik ataupun kepada linguistik dan juga lain-lain. Maka perbezaan ini dapat menimbulkan keseronokan pelajaran. Kesan yang keempat ialah galakan pembelajaran kendiri. Murid-murid dapat meningkatkan kemahiran mengumpul maklumat dan teknologi berkomunikasi dalam diri masing-masing. Melalui teknologi, pedagogi dan pengetahuan, ianya mampu membantu murid mencari maklumat lanjut yang berkaitan dengan topik yang diajar oleh guru. Kesan yang kelima ialah hasil dan objektif pembelajaran tercapai. Hal ini kerana melalui TPEC, teknologi, pengetahuan dan pedagogi, maklumat yang ingin disampaikan oleh guru sudah tersedia dan tersusun dalam bentuk yang kreatif. Oleh itu, guru dan murid lebih fokus kepada isi dan objektif PDP dalam proses pengajaran. Itu saja. Seterusnya saya akan membuat rumusan tentang TPACK. TPACK mempengaruhi PDP dengan teknologi dan bagaimana TPACK ini boleh diaplikasikan di dalam bilik darjah. Penghasilan TPACK ini adalah hasil daripada tindakan susulan selepas daripada idea asal Lee Shulman pada tahun 1986, iaitu Shulman menemui dua elemen yang diperoleh oleh guru, iaitu set pengetahuan kandungan dan set pengetahuan pedagogi. TPACK iaitu diambil dua elemen set daripada idea asal Lee dan ditambah satu set elemen iaitu set pengetahuan teknologi. Selain itu, pada masa kini juga masih terdapat beberapa situasi yang mengetepikan teknologi dalam proses PDP. Hal ini kerana atas beberapa faktor iaitu faktor kepesatan teknologi. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.